Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, video ni cikgu nak buat rakaman cara nak menjawab soalan apa PKK lah, SBP yang kamu punya tu kamu punya apa modul yang cikgu baru bagi tu adalah pada muka surat 30. Okey, surat 30. So untuk buat soalan apa PKK macam biasa ada 2 helai kertas kajang dan atau buku latihan lah 2 helai. Dia tulis tajuk, tulis tarikh hari ni. Okey, so hari ni berbeza sikit. Hari ni berbeza sikit sebab cikgu nak pakai timer. Okey, kalau kamu tengok timer cikgu ni, kita nak peruntukkan try lah kita buat 20 tambah 10 35 minit untuk selesaikan soalan apa PKK. So 5 minit format, 20 minit maktam dan soalan 10 minit. Okey, kita try. Sekejap, cikgu dah rakam belum ni? Okey dah. Alright, baik. So 5 minit untuk kita buat format dulu. So soalan ni soalan kita Okay, kita sebelum kita mula timing, kita tengok dulu maktab, inventory akhir, bill trade ni apa bill trade? Utility Jualan belum terperoleh maksudnya liability semasa kan, belum tempoh masa kita terima tapi kita dah terima. Commission belum terima, liability, aset masa. Kadar susut nilai untuk kegunaan sendiri maksudnya ambilan. Okey, pinjaman bank. Okey, ni panjang nanti kita tengok. Baik, so soalan dia 20 markah kat sini sebab soalan dia minta apur berakhir 31 Mei dengan PKK 10 markah. Apur 10 markah, PKK 10 markah. So total 20 markah. Okey, jadi jom kita try buat ni soalan dia lah. Memang ada kecil je ni persoalan ni, kecil je. Okey, insyaAllah 20 markah soalannya. Okey, saya buat kecil sikit. Okay, ready. Okay, so semua dah ada. Format dulu 5 minit. Alright, so format tak payah kita tengok soalan dulu, kita terus buat dulu. So macam biasa tajuk lah. Tajuk warna merah pula ni. Okay. Akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir 1 Disember. Apa nama kedai ni? Butik Lawa Nana. Okay, Apur RM. Mnemonik kita apa? Jamal pergi Johor. Tolak persoalan. Jamal pergi Johor. Ingat beli apa? Jamal pergi Johor. Tak ingat saya. Jamal pergi Johor. Saya lagi apa? Ingat bukan? Inventory awal. Ingat beli Audi, tambah Audi. Lepas tu tolak inventory akhir. Dapat KBDJ. Ingat mnemonik kamu KBDJ, inventory akhir KBDJ. Kos jualan. Tu untuk kasar, untuk kimi. Tambah hasil tolak belanja. Okey. Lepas tu nyata kedudukan kewangan. Kewangan. Kamu salin je balik kat soalan tu. 1 Mei.
Okay. So dia ada 4 sebenarnya kan. Nilai kos, SMT, nilai buku, jumlah. So ini aset bukan semasa. Aset semasa, selang sikit lah. Tolak, selalu aset semasa banyak. Tolak liability semasa. Dapat modal kerja. Itu nanti dapat angka imbang. Itu equity pemilik. Itu liability bukan semasa. Itu nanti dapat angka imbang. Okay. Okay. So, siap dah lah format kita. Ada lebih. 1 minit. Okay, kita nak teruskan kepada maktam. Okay, masa saya tengah buat tadi tu, kamu buatlah bersama dengan saya, lupa nak cakap. Masa ni kita buat ni, buat bersama dengan saya, buat sama-sama. Okay, start. Kita nak buat maktam sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, soalan, buka soalan kamu, set 30. Okay. Inventory akhir dinilai pada harga 10,000 dengan 13,000. So kita nak ambil yang mana? Kita nak ambil yang lebih besar. Mak tapi pilih ke warna apa? Come on lah. Satu warna je. Biru lah. Okay, so kita ambil yang damit yang kecil. Siapa? Aduh. Apa ni? Nak pakai ni. Oh, signature. Okay. Alamak, masa dah berjalan ni. Terus. Sana. Okay, dah bazir 2 minit dah. Alright, so kita teruskan tadi. Inventory awal, inventory akhir. So kita ambil yang angka yang kecil lah, angka yang ni lah. Okay, jadi kita nak selesaikan maktam ikut dengan kaedah yang kamu dah biasa dulu. Kita ikut je dulu kaedah yang kamu dah biasa. Sikit. Okay, sebelah belah begini. Okay. So, satu kolom Apur, satu kolom PKK. Okay. So, satu inventory akhir. So kita ambil 10,200, 10,200. Okay, 2 Roman. Ni dah. 2 Roman. Bil elektrik diterima menunjukkan jumlah yang perlu bayar. Maksudnya, bil elektrik ni kadar bayaran kan? Cuba tengok kat atas, ada tak kadar bayaran? Tak ada. Yang ada hanya utility. So kita guna pakailah perkataan dekat soalan iaitu utility perlu dibayar. So utility belum bayar. Maksudnya TMB bagi surat peringatan ni belum dibayar ni. Jadi utility belum dibayar 470, belum bayar lah. 470 ni adalah liability semasa. So 470 dekat mana ni? Dekat PKK. So berapa yang sepatutnya kita bayar? Berapanya amount yang sepatutnya kita bayar? So ambil 3,600 tambahkan dengan 470. Berapa? 4070. Kat sini lah. 4070 dekat Apur. Dekat belanja. Utility kan belanja. Okey, dan. Okey, 3 Roman jualan belum terperoleh. Maksudnya belum sampai lagi masa kita terima, kita dah dapat. So jualan belum terperoleh. Belum terperoleh ni adalah liability semasa. So kita ambil je angka yang dia bagi tu 230 liability semasa. So berapa jualan yang sepatutnya?
Okey, sepatutnya. Patutnya jualan ni kita belum terima tapi kita dah terima. Jadi berapa jualan yang sepatutnya? Okey, ini jualan yang dekat Imam Anugerah 60,860. Kamu kena tolak lah. Tolak dengan 920. 920. 3,800. Mana datang? Ini ya. 3,800. So kamu tolakkan dengan 3,800. So dapat 57060. Okey. 57060. Okay, settle. Jualan belum terpulih. Okey, lepas tu komisen daripada butik Laila masih belum diterima sebanyak 920. So komisen ni patutnya dah terima tapi belum terima. Jadi accept lah kan. So komisen belum terima. Patutnya dah terima tapi belum terima. Berapa? 920. Accept semasa. Dekat soalan ada tak komisen? Dekat atas. Ada tak komisen? Tak ada. Jadi komisen juga, komisen sahaja 920 dekat hasil. Komisen hasil. Okey, lepas tu komisen dah. Lepas tu susut nilai bagi semua aset bukan semasa. Semua adalah 10% mengikut baki berkurangan. Okey, cuba tengok aset bukan semasa. ABS kamu apa kat soalan? Ada kenderaan dengan lengkapan. So, kita kira dulu susut nilai lengkapan. Dia kata berapa persen? 10%. 10% darabkan dengan nilai kos 13,600. Cari SNT. Ada tak SNT kat soalan? Tak ada. So tolak kosong. So dapat 1,360. Susut nilai dekat PK Apur. Apur. So SNT lengkapan yang lama kosong, yang baru 1360. So dekat Apur pun 1360. Susut nilai terkumpul lah. Susut nilai terkumpul ni dekat ABS. Okay. Okay, kita dah punya masa. Nampak kalut ya. Padahal tak kalut pun ni. Tenang je ni. Okay, susut nilai kenderaan. Dia kata 10%. Kos kenderaan 20,000. So 20,000. Baki berkurangan tolak SNT. Cari SNT. Tak ada. Kosong. So 10,000 darab 20,000. So dapat 2,000. SNT kenderaan pun 2,000. Sebab kosong tambah 2,000. 2,000. Jadi sini 2,000. Sini 2,000. Aset semasa juga. Ini kad belanja. Susut nilai pun belanja. Belanja settle. Okey. Cik Usna. Cik Usna mengambil beberapa. Okey. Ingat ini ingat apa formula dia? Kadar darab nilai kos tolak SNT ya. Okey. Cik Usna mengambil berapa helai pakaian untuk kegunaan sendiri. Maksudnya belum rekod lah ni. Cuba tengok dekat soalan. Ada tak item ambilan? Tak ada. Jadi dia baru diwujudkan ni. Dia ambil pakaian. Adakah pakaian ni barang niaga? Ya, sebab ni kedai butik kan. Jadi barang niaga berkurang adalah belian. So ambilan dengan belian. Ambilan dekat PKK sebanyak 1730 dekat equity pemilik. Belian jadi berkurang lah sebab dia dah ambil ambilan kan. Jadi belian 34,000 tolak 1730. Tekan kalkulator. Jualan. Belian 32,270. Okay, dah settle. Okay, Cik Usna settle. Okay, lepas tu pinjaman bank. Alright, pinjaman bank. Panjangnya dia baca, elok-elok. Pinjaman bank sebanyak 30K berkadar 2.35 setahun. Tengok masa 10 minit, 9 minit. Telah diterima pada 31 Mei memandangkan moratorium telah dilaksanakan. Bayaran balik pinjaman bermula 1 Ogos dan berakhir 31 Julai.
Sekarang ni masih belum direkodkan di mana-mana buku. Oh. Okey, apa ni moratorium? Moratorium ni adalah penangguhan membayar ansuran bulan-bulan, tangguh. Macam PKP baru-baru ni kan, mak ayah kamu mesti suka sebab kerajaan mengumumkan moratorium dilaksanakan. Jadi patutnya kita dah start bayar pada Mei, tapi ditangguhkan start bayar 1 Ogos. Jadi apa yang berlaku di sini? Pinjaman bank. Bila bank bagi kita pinjam, dia tak bagi cash kat tangan kita kan. Dia akan bagi dekat dalam bank lah. Dia akan masukkan 30,000 dalam bank. So, obviously, pinjaman 30k ni dekat bank. So, bank kamu akan bertambah 30k. Satu lagi. Bank kamu bertambah 30k. Dekat soalan bank berapa? 28,300. So 30k tambah 28,300. Jadi dapat 58,300. Satu lagi, kamu tengok dia tarikh akhir dia punya berlaku ni daripada Ogos 2020 sampai Julai 2025. Lebih daripada 1 tahun. So ia adalah LBS. So ini adalah LBS. Kenapa ni kat apa PKK juga sebab bank asset semasa. Okey, settle dah lah maklumat tambahan kita. Okey, so soalan ni kita nak tengok yang ni je lah. Maklumat tambahan dah selesai. Alright. Okey, saya nak besarkan sikit ni. Mana nak besar ni? Masya Allah. Besar dah. Tak mau besar. Tak mau besar tak apa. Tak mau besar. Tak payah paksa dia. Okey. So tengok masa kita. Ada lebih lagi 8 minit. Okey, saya skip kat sini. Okey, sekarang kita nak selesaikan soalan. Kita nak bawa masuk soalan di dalam masuk maktam dulu. Di dalam soalan. Soalan yang ni lah, yang format tapak ni tadi. Bukan. Ini tapak. Soalan yang ni. So, sebelum kita nak buat soalan, kita kena masukkan dulu maktam kita. Jadi kita teruskanlah dengan 8 minit ni tadi. Masih lagi dalam maktam kan. Alright, so saya nak besar lah, atau please lah, besar lah sayang. Besar pun. Alright. Kamu tak nak buat macam ni. Inilah perempuan complicated sikit. Okay, jom kita mulakan dengan apa kita. So, jualan. Dekat dalam maktam ada tak jualan? Ada tak? Ada. Jualan kita ada perubahan. Alright. So, ada tak ulangan jualan kat sini? Tak ada. Simple sangat soalan ni. So, kita ambil je lah angka jualan kat maktam kita. Mana? Ni kan? Ni. 57060. Itu nombor jualan yang baru. 57060. Okey. Dah. Ulangan jualan tak ada. So, padam lah. Ulangan jualan tak ada. Okey, ni dah ambil. Okey, lepas tu sekarang kos jualan. Pening tak? Pening je. Inventory awal. Inventory awal. So, inventory awal dekat soalan. Tak ada inventory awal. Sebab dia baru memulakan perniagaan dia. Jadi inventory awal tak ada dash je. Tak payah fikir banyak. Belian. Okey, angka belian yang baru ada. Belian. Ni. Belian. 32270. 32270. Ulangan belian ni dah ambil, Dah ambil ya. Ulangan belian tak ada. Jadi belian tak ada, Audi pun tak ada. Ada inventory
Inventory akhir. Inventory akhir. Okey. So ada inventory akhir. Berapa inventory akhir kita? 10,200. Jadi yang atas ni, belian ni tolak dengan inventory akhir. Dapat kos barang untuk dijual ke? Tidak. Kita boleh terus dapat kos jualan. Kos jualan. So kos jualan ni tolak ni kan. Teruslah buat dekat sini. Tapi kat sini tak ada pun nak tambah dengan inventory akhir kan. Terus buat kat sini. 2070. So dapat untung kasar. Okey, tolakkan dua ni. Kita akan dapat untung kasar 34,990. Betul tak? 2207. Okey, dapat. So dapat untung kasar. Alright, lepas tu sekarang tambah hasil. Okey, hasil kamu tengok kat maktam. Maktam ada tak? Tengok kat Apur je lah. Kolom Apur je sekarang ni. Untuk rahim ni dah ambil tadi. Ni belanja. Ni hasil commission 950. Yang lain semua belanja. Okay. So hasil ada satu je, commission 920 sebab satu je dekat kolom ketiga lah. Okay, tambahkan dengan ni. Tambahlah sebab ni tambah kan. Dapat 35,910. Lepas tu belanja pula. Okey. Belanja, selesaikan dulu yang dekat dekat maktam. Utility 4070. 4070 utility. Lagi. Dah. Sud nilai lengkapan dengan sud nilai kenderaan 1360 dengan 2000. Tu je. Tu je. Okay, dekat maktam tu je. Sud nilai lengkapan. Saya je boleh short form, kamu haram short form Okay, sud nilai lengkapan 1360, kenderaan 2000. Alright. Okay, dah ke? No, belum lagi. Tengok dekat soalan. Soalan belanja debit kan? Tengok bahagian debit je lah. Tunai, aset, ini aset semasa, aset bukan semasa. Utility dah. Sewa belum, 6,000. Okay, gaji, insurans. Gaji, insurans. Sewa, gaji, insurans. Okey, settle. So totalkan semua dulu ni. Totalkan, tambahkan, kamu akan dapat 28,430. Okey, so dah dapat jumlah belanja, kita kena tolakkan lah. Hasil tolak dengan belanja kan. So tolak, kamu akan dapat untung kasar sebanyak 47480. Untung bersih. Okey, alamak, berapa masa kita? Tinggal 2 minit lagi. Ish. Dah nak settle dah ni. 2 minit lagi. Biar dia jalan. Okey. Alright, so kita dah dapat untung bersih 7480. Jom kita tengok PKK. Okay, ni format PKK. PKK kita apa? Lengkapan dengan kenderaan kan? Lengkapan 13,600. Kenderaan macam saya cakap tadi saya je boleh short form, kamu tak boleh short form. 20,000. Okay, so 20,000. Boleh tak kita ambil je dulu ni. Tunai 560. Bank tak boleh ambil ni ada kat maktam. Modal
60,200. Okey, saya ambil ni dulu sebab saya nak besar sikit ni. Kecil pun benar ni. Okey. Okey, so ambil dulu untung bersih kita, modal tambah untung bersih. Untung bersih 7480. Okey, ni dah ambil. Alright, sekarang kita nak ambil daripada maktam je. Tengok kolom Apur je lah pula sekarang. PKK je pula sekarang. So pertama inventory akhir. Jadi inventory akhir kat sini. Inventory akhir 10200. Apa tulisan saya buruk sangat ni ya? 10200 tunai 560. Okay. Right. Ini dah ambil. Utility belum bayar. Liability semasa kan? Kita dah buat liability semasa ni kan? So utility belum bayar 470. 3800 ni adalah jualan belum terpulih. Jualan belum sampai tempoh masa kita dapat tapi kita dah dapat. Memang dia ni ya. Liability semasa. Lepas tu commission belum terima aset semasa. Commission belum terima. Commission belum terima aset semasa. Commission belum terima 920. Okay. Dah. Lagi. SNT. ABS ni. Ambilan. Okay, kita buat ni dulu. Susut nilai lengkapan, susut nilai kenderaan. Ni. Lengkapan 360. 1360 dengan kenderaan 2000. Ni SNT nanti nak tolak kan. Okay, dah ambil. Dah ambil ambilan 1730. Ni mana ambilan? Ni kat sini. Modal tambah untung bersih tolak ambilan. 1730. 1730. 1730 lah. Betul lah. Okay, so sekarang kita nak double check. Semua ni kita dah ambil ke? Tengok kat maktam double check. Dah klik. Belian dah ambil dah kan? Pinjaman belum, LBS. Dengan bank 58,300. Okay, bank 58,300. Pinjaman LBS kan? Pinjaman 30K. Okay. So sekarang kita nak selesaikan maktam kita. Dah habis belum ni? Habis dah. Tak ada notification. Okay, jom kita try buat soalan. Ada lagi 10 minit untuk soalan maktam. Okay, lengkapan. Nilai kos tolak SNT. Dapat apa? Ni tolak ni. Dapat 12,240. Lepas tu kenderaan tolak dengan SNT dapat 18K. Okay, tambahkan ABS ni dapat 30,240. Alright. So kolom jumlah nanti dulu kolom jumlah. Okay, aset semasa tambahkan 44 ni 10,200, 5,600, 4,300, 930. Kita tambahkan kita dapat 69,980. Okay, lepas tu liability semasa. Tambahkan 2 ni, kita akan dapat 4270. Okay, tambahkan aset semasa tolak dengan liability semasa, kita akan dapat modal kerja tolak dekat sini 65,710. Lepas tu aset bukan semasa dengan modal kerja, tambahkan kita akan dapat angka imbang iaitu 95,910.
950. Alright, so sekarang ikuti pemilik. Modal awal tambah dengan untung bersih. Modal awal tambah dengan untung bersih. Kita akan dapat 67680. Tolakkan dengan ambilan 1730. Kita akan dapat 65950. Tambahkan dengan LDS, kita dapat 95950. So ni imbang lah. 20 markah insyaAllah dalam tangan. Alright, itu saja. Thank you. Loh, tak tekan. Okay, sebelum berakhir ni. So, firstly, step kamu. Apa step kamu? First 5 minit tu buat format. Ni yang kat atas ni apa PKK. Tetapi kalau kamu rasa kamu dah hafal dalam kepala kamu, tak perlu buat format, kamu dah jimat 5 minit, terus buat maktam. Tapi jangan tamak. Kang tak buat ni Kang nanti tak ingat. Boleh. Maktam buat 20 minit. Tak ada markah lagi ni 20 minit ni. So seterusnya baru buat soalan. Soalan ni ada markah. Soalan ni ada markah. Kat mana markah-markah tu? Kat mana markah-markah tu? Sekejap saya bagi tahu. Right. So, tengok akur ni. Okey, jualan ni dapat angka ni 1 markah. Okey, lepas tu belian 1 markah. Kos jualan 1 one off, 1 W. One off ni walaupun kalau ni salah, kalau angka ni tak dapat macam angka ni tetapi pengiraan betul tolak, kamu akan dapat 1 one off. Dan kalau betul nombor ni kamu akan dapat 1 one off dengan 1 W, maksudnya dapat 2 markah kat sini kos jualan ni. Okey, lepas tu ni 1 markah. Alright. Lepas tu yang kita kira dekat maktam yang ni tadi, utility assets, susun nilai dengan susun nilai kenderaan 111. Dan sewa, gaji dengan insurans ni kita ambil je kat soalan. 3-3 ni 1 markah. Kena ada 3-3 lah 1 markah. Lepas tu angka untung bersih 1 markah. Pastikan kamu label untung bersih. Alright, so kat situ dah berapa dah markah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 markah dekat apa? Okay, kita tengok kat KK pula. Okay, dapat angka ni 1 markah. Selain daripada angka ni tak ada markah. Bila saya bagi je markah 1 ni, dia kalau salah bukan angka ni tak ada markah. Okay, bank 1 markah. Dan jumlah aset semasa one off. One off maksudnya kalau betul kamu buat operasi tambah, kamu dapat markah walaupun angka ni salah. Okay, tapi still dapat 1 markah, one off. Utility belum bayar, 1 markah. Jualan belum terperoleh, 1 markah. Modal kerja 1 one off dengan 1 W. Kalau betul angka ni dapat 2 markah. Tapi kalau angka salah tapi jalan pengiraan betul, kamu tolak aset semasa, tolak liability semasa, kamu akan dapat 1 markah saja. Okey, lepas tu untung bersih one off. Maksudnya kalau kamu ambil angka ni daripada apur kamu, walaupun untung bersih ni bukan angka ni, kamu dapat angka yang salah lah, tapi kamu tahu kamu ambil daripada apur pergi ke sini, kamu akan dapat juga walaupun angka ni angka salah. Tapi mesti sama dengan apur lah maksud saya. Okey, lepas tu 65,000 ni 1 markah. Kamu tolak dengan ambilan. Lepas tu pinjaman 1 markah. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 markah untuk PKK. Okey, itu saja. Alright. Selamat mencuba.